Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pertolongan, dan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pengampunan. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan amalan-amalan kami. Selawat salam ke atas junjungan besar, kekasih kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekalian sahabat dan kerabatnya ajma'in. Muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah. Bertemu kita sekali lagi dalam pertemuan hujung minggu di Masjid Al-Ma'ruf, dalam sama-sama kita membahaskan kitab Mau'izatul Mu'minin. Seperti biasa, saya akan mengatakan qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan insya-Allah muslimin muslimat rahimakumullah, kita akan sambung perbincangan kita minggu lepas, yaitu berkaitan dengan peringkat awal atau peringkat dasar taharah, yaitu taharah pada 3 perkara. Taharah membersihkan diri kita dari kotoran, membersihkan diri kita dari hadas, dan membersihkan diri kita dari sesuatu yang tidak diperlukan pada tubuh badan kita. Seperti jika kuku kita telah panjang, rambut, ataupun bulu ketiak dan sebagainya. Yang ini perkara-perkara yang mungkin tidak diperlukan, harus kita bersihkannya. Pada minggu lepas, saya dah sebutkan kepada anda mengenai bahagian yang pertama, iaitu membersihkan diri kita daripada kotoran-kotoran. Dan minggu ini kita akan bincangkan yang kedua daripada bahagian pertama, iaitu bagaimana kita membersihkan diri kita atau bersuci daripada hadas. Muslimin muslimat rahimakumullah, bagi anda yang memiliki kitab, insya-Allah pada minggu ini saya akan membahaskan di dalam kitab di halaman 32 hingga ke halaman 38. Muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi tentang tajuk minggu ini, sekali lagi ingin saya tekankan di sini tentang ketokohan Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam membentangkan kitab Taharah, di dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin, terjemahan ringkas daripada kitab Ihya Ulumuddin.
Ketokohannya terserlah di mana meskipun perbicaraan itu berkaitan dengan taharah, peringkat dasar atau peringkat awal, namun beliau menekankan dua perkara penting yang mana perlu diraikan, perlu dilihat oleh orang-orang yang beriman, termasuk kita. Yaitu yang pertama, di dalam beliau membahaskan kitab Tahara, beliau selalu gandingkan dengan pentingnya menjaga adab-adab ketika kita melakukan Tahara. Sekali lagi saya tekankan, beliau sering memberi penekanan kepada adab-adab di saat seseorang itu melakukan amalan-amalan bersuci. Kedua, di dalam membahaskan kitab Tahara ini, beliau selalu mengaitkan dengan sesuatu yang dikatakan oleh ulama sebagai maqasid atau tujuan-tujuan perbuatan yang kita lakukan. Bila kita lakukan tahara, kita tahu tujuannya apa yang kita lakukan tahara. Atau dengan lain perkataan, kita tahu hikmah di sebalik perbuatan yang kita lakukan. Atau kita mengetahui rahsia-rahsia perbuatan yang kita lakukan. Ini kerana tokoh ulama ilmu maqasid yang bernama Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau ada menjelaskan dalam kitab Al-Muwafaqat dengan menjelaskan iaitu Al-Maqasid Ruhul A'mal, iaitu ilmu yang berkaitan dengan tujuan-tujuan syariat. Ia adalah roh perbuatan amalan kita. Dia adalah intipati amalan pekerjaan kita. Dan Imam Asy-Syaikh Ahmad Ar-Raisuni juga mengatakan, kalau kita belajar ilmu fiqih, kita harus mengetahui rahsia, tujuan dan hikmah apa yang kita pelajari. Kerana kalau kita belajar ilmu fiqih tanpa mengetahui rahsia yang terkandung ataupun hikmah yang tersusun di sebalik apa yang kita pelajari, maknanya kita gagal memahami fiqh itu dengan baik. Sebab itu dia mengatakan al-fiqhu bila maqasid, fiqhun bila ruh. Maksudnya belajar ilmu fiqh tanpa memahami maqasid tujuannya, seakan-akan kita belajar ilmu fiqh tanpa mengenal roh intipatinya. Jadi di sini jelas akan ketokohan Imam Al-Ghazali dalam membicarakan kitab bersuci, yang mana dia kaitkan selalu dengan tujuan-tujuan perbuatan kita ketika bersuci, dan juga dia menekankan adab-adab di saat kita melakukan tahara. Mari sama-sama kita lanjutkan perbicaraan kita di halaman 32, iaitu mensucikan hadath. Imam Al-Ghazali mengatakan termasuk perkara mensucikan hadas itu iaitu dengan cara berwudu, kedua mandi, yakni mandi wajib, dan yang ketiga tayammum. Ini tiga perkara yang boleh mengangkat diri kita daripada hadas. Kalau minggu lepas kita bicarakan bagaimana kita bersuci daripada kotoran-kotoran luaran, tapi hari ini perbincangannya bagaimana kita nak bersihkan diri kita daripada hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Sehubungan dengan itu, beliau memulakan kitab ini di halaman 32, bagaimana seorang itu
mensucikan dirinya daripada hadas kecil dahulu, iaitu dengan memerhatikan adab-adab ketika dia qada hajat. Adab-adab bagaimana ia membersihkannya daripada selepas qada hajat. Banyak sekali adab-adab yang disentuh dalam kitab ini yang mungkin tidak mampu untuk saya perjelaskan, dan anda boleh rujuk di halaman 32. Namun secara sederhana dan ringkas, beliau menyebutkan, jangan lupa bila seseorang itu masuk ke bilik air, toilet, jangan lupa membaca doa sebelum masuk bilik air dan membaca doa selepas keluar daripada bilik air, yang sering kita lakukan sebagai amalan harian kita untuk kita menjaga pribadi kita daripada gangguan-gangguan syaitan dan sebagainya. Sebab itu kita digalakkan untuk membaca doa ketika kita masuk bilik air. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Iaitu, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan-gangguan syaitan, laki-laki maupun perempuan. Dan selepas kita qada hajat dan kita sudah bersihkan dengan baik, kita keluar bilik air, jangan lupa kita membaca doa ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Pengampunanmu ya Allah, dan segala pujian bagi Allah yang telah menghapuskan dariku apa-apa yang membahayakan diriku dan mengurniakan kepadaku keafiatan. Selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Imam Ghazali berpindah setelah anda membersihkan diri anda daripada kotoran tadi dengan melakukan istinja dengan baik dan meraihkan menjaga adab-adabnya. Beliau terus berpindah kepada sesuatu perkara penting, iaitu cara bagaimana orang yang beriman untuk melakukan wuduk dengan sempurna, dalam masa yang sama menjaga adab-adabnya. Ini tak lain tak bukan, beliau ingin menekankan apa yang saya sebutkan di awal tadi, agar orang beriman memahami tujuan di saat beliau melakukan perbuatan membersihkan ketika istinja, melakukan wudu atau melakukan mandi wajib, dan ataupun melakukan tayamum yang selanjutnya. Dia menjelaskan, Imam Ghazali menjelaskan kaitan di saat kita memahami apabila kita berwudu, ini bermakna agar orang yang beriman sentiasa dalam keadaan tahara, bersih. Lebih-lebih lagi dalam konteks kita masa ini, kita memang digalakkan untuk sentiasa dalam keadaan bersih. Bersih tubuh badan kita. Dalam masa yang sama, beliau, yakni Imam Ghazali, menekankan bahawa sudah menjadi wajar kepada orang yang beriman hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih apabila beliau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana di saat kita mengambil wudu dan kita ambil wudu dengan kita memahami bagaimana kita tata caranya mengambil wudu dan menjaga adab-adab berwudu, tak lain tak bukan persiapan-persiapan itu memberi satu dorongan, satu permulaan untuk selepas ini kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Iaitu kita bertemu dengan Allah di dalam solat, dan kita bertemu dengan Allah ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Orang mukmin harus tersemat di mindanya di saat ia berwudu, dan dilakukan dengan sebaiknya, kerana hari ini atau selepas ini dia akan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah dalam keadaan dia sebersih-bersih manusia untuk menghadap menuju kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Agung, Sang Pencipta yang mencipta segala makhluk. Sebab itu digalakkan seseorang itu setelah selesai melakukan wudu untuk membaca doa, memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Imam Al-Ghazali merakamkan, iaitu di antara sunnah dan perlu kita jaga apabila setelah kita mengambil wudu, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Maksudnya, saya menyaksikan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan saya menyaksikan sama juga bahawa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Allahumma, ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin. Ini dia doa yang akan melembutkan hati nurani kita. Ini dia doa yang mengajar kita untuk memahami rahsia bagaimana kita harus faham tujuan kita mengambil wudu sebelum kita bertemu dengan Allah di waktu kita mengerjakan ibadat solat. Selanjutnya, beliau menekankan adab-adab ketika berwudu. Di antaranya secara sederhana, janganlah sampai kita mengambil wudu dalam keadaan kita membazir, buang air yang tidak diperlukan. Dan juga di antara adabnya, hendaklah kita tinggalkan perasaan was-was atau syak yang kadang-kadang sering berlaku terjadi kepada sebahagian orang-orang yang beriman apabila mereka mengambil wudu dan mereka sentiasa ragu-ragu, adakah beliau telah cuci tangan atau sebelumnya. Jadi disemulakan balik wudunya, dan bila dilakukan mula balik sampai di pertengahan dia was-was lagi, dan ini perlu dielakkan kerana ini akan mengganggu dirinya daripada gangguan-gangguan syaitan. Selanjutnya, beliau berpindah daripada membicarakan tentang wudu yang mana dia akan membersihkan hadas kecil, beliau berpindah kepada satu topik yang lain, iaitu mandi, atau dengan lain perkataan mandi wajib, di mana mandi ini akan mengangkat hadas besar. Dan beliau secara ringkas di halaman 37 membahagikan mandi wajib itu dalam 4 perkara atau 4 keadaan. Iaitu bila anda berlaku, tak kira laki-laki ataupun perempuan, ada bahagian khas untuk orang perempuan, ada bahagian khas untuk laki-laki dan perempuan. Iaitu dalam 4 perkara. Yang pertama, beliau menjelaskan mandi wajib itu perlu dilakukan ketika seseorang daripada laki-laki ataupun perempuan keluar air mani. Ini sama ada dengan jalan, bermimpi, atau berjalan. Ia boleh berlaku
dengan cara apabila seorang suami isteri bersatu, ataupun ianya boleh berlaku dengan seseorang itu melihat sesuatu yang mendorong syahwatnya atau mengangkat syahwatnya hingga keluar air mani, atau ianya boleh berlaku juga dengan cara berfikir. Ini yang dijelaskan oleh ulama fiqh. Daripada kitab-kitab turath hingga kitab hari ini, perkara-perkara ini ditekankan. Seandainya telah keluar air mani, seorang itu wajib untuk mandi wajib. Kedua, seseorang itu juga wajib mandi wajib dengan jalan bersatu dengan istrinya. Ulama fiqh menjelaskan, di saat mereka bersatu, meskipun tanpa mengeluarkan air mani, wajib kedua-duanya melakukan mandi wajib. Dan yang ketiga dan keempat, khusus kepada orang-orang perempuan, iaitu kerana haid. Setelah dia bersih daripada haid, hendaklah dia mandi wajib. Dan yang keempat, kerana nifas, iaitu setelah selesai dia nifas atau melahirkan anak dan bersih darahnya daripada nifas, mana hendaklah ia mandi wajib. Ini 4 perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Sekali lagi, Imam Ghazali mengatakan bahawa raikan adab-adab, tata susila, sunnah-sunnah di saat anda melakukan mandi wajib tersebut. Dalam masa yang sama, secara ringkas, beliau menegaskan, mandi selain mandi wajib juga penting agar kita mengejar pahala sunnah yang diberikan oleh agama kita. Seperti mandi pada hari Jumaat, mandi untuk mengerjakan solat hari raya, mandi ketika kita berihram, dan mandi ketika kita nak berwukuf di padang Arafah dan selanjutnya. Dan di akhir halaman 37 dan 38, beliau menegaskan cara yang terakhir sebagai alternatif, gantian kepada air. Kalau pertama tadi kita ambil wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kedua, kita dengan menggunakan air. Kedua, kita mandi menggunakan air juga untuk mengangkat hadas besar, iaitu 4 perkara tadi yang saya sebutkan. Iaitu keluar air mani, dan ketika suami isteri bersatu, selepas bersatu, wanita yang bersih daripada haid dan wanita yang bersih daripada nifas, inilah meminta kepada seseorang itu untuk mandi wajib. Dan yang terakhir, jika air tidak ada, maka gantinya adalah bertayamum. Di sini Imam Ghazali menyebutkan secara ringkas yang disebutkan oleh ulama-ulama fiqh cara bagaimana kita bertayamum, iaitu dengan merapatkan 2 telapak tangan kita dan kita tepuk di bumi, lalu kita sapu muka kita. Itu tepuk yang pertama, dan kita tepuk kedua, dan kita membasuh tangan kita. Muslimin muslimat rahimakumullah, ini dia secara sederhana, secara ringkas yang disebutkan oleh Imam Ghazali, bagaimana seseorang itu harus membersihkan dirinya daripada hadas. Dan ini merupakan tajuk yang dasar pertama yang kita sebutkan pada awal pertemuan, dan ini merupakan bahagian kedua daripada bahagian pertama suci lahiriah kita. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita minggu depan, bagaimana kita membersihkan diri kita daripada sesuatu yang tak diperlukan daripada tubuh badan kita, seperti kuku, rambut dan sebagainya. Moga-moga kita meraih manfaat daripada apa yang dibentangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bimbingan Mukminin, Mau'izatul Mukminin, dan moga-moga Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala meridai kehidupan kita di dunia dan di akhirat.
dalam masa yang sama kita masih terus berdoa dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala jauhkanlah kita daripada wabak dan bala, dan Allah mengangkat wabak ini daripada kita, dan Allah gantikan dengan yang sebaiknya, yaitu keamanan, kesejahteraan, kesihatan, kemakmuran secara khusus di negeri kita Singapura dan secara umumnya di merata dunia, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setakat ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.